Welcome to the Assessment Talk. This episode is episode 8. So untuk kali ni kita ada guest yang special guest. Special lah. Tiap minggu special. Guest mesti special. So hari ni kita akan borak berkenaan dengan how to break the uncertainty lah. Kalau kita rumikan dia adalah macam mana kita nak overcome masalah ketidakpastian dalam membuat keputusan. Sebab apa tau, especially youngsters lah. Kenalkan diri tu. Lepak lu, kita kena intro panjang sikit. Kau pendek-pendek anak masa nak Surprise lah. Okay. Kalau kita cakap sikit pasal uncertainty ni, mungkin youngsters lah especially kan, pening nak pergi belajar ke, nak pergi business ke, apa semua ke. Maksudnya disebabkan masalah uncertainty ni, kebanyakan yang alami adalah golongan-golongan yang muda kan. So kita panggil guest kita pada ni memang based on dia punya experience lah. Memang dia pun muda dan dia pun So maksudnya bukan sembang kari apa semua lah. Kan? So maksudnya kita bagi kita punya guest intro dulu. Siapa dia ni sebenarnya? Okay, kenalkan diri anda. Hai guys, Assalamualaikum. Saya Darwish bin Azahri. Saya berumur 23 tahun. Dekat sikit mic. Hai guys, Assalamualaikum. Saya dia tak payah ulang. Oh, dia tak payah ulang. Tak payah. Jalan. Saya Darwish bin Azahri. Saya berumur 23 tahun dan berasal daripada Batu Gajah, Perak. Ada tagline apa tak ada? Tagline saya Dawi weng brum. Macam mana sekali? Dawi brum. Kenapa brum? Itu ada idea Shopee. Benda tu conversation tu aku main je lah kereta lah. Aku cakap dia, kena macam buat branding sikit lah punya kereta saya ni. Tak aku cakap dia kan, hang buat macam ni, Dawi aku kan dia betul-betul main je. Waktu tu dia main serius kan. Waktu dia buat dia buat lah. Macam mana? Dia buat macam mana? Dawi Okay, kita long story short, maksudnya sekarang ni hang lah sebagai seorang cerita sikit lah pengalaman kerja ke, apa buat sekarang. So secara pendek, secara ringkasnya, aku habis belajar dekat Politeknik Port Dickson. Aku ambil diploma Civil Engineering. Okay. Habis belajar, Alhamdulillah, aku terus bekerja sebagai kena dengan bidang aku, iaitu dalam bidang construction lah. Sebagai starting position, standard diploma dalam, orang panggil position dia site supervisor lah. Masuk. Okay, so site supervisor apa dia punya job scope? Maksudnya, okay, yang ambil diploma umur apa? Aku ambil diploma starting umur 18 lah. 18, maksudnya 19 tu kira mana dapat kerja terus lah? Tak juga. Habis diploma 3 tahun. Tapi sebab PKP, so dia delay lagi setahun lah. Lepas tu aku dah lambat setahun lah. Faham. Lepas tu so hang dah kerja berapa lama lah masa tu? Time tu aku punya pengalaman sebagai site supervisor, orang kata pengalaman bersih tu boleh dikatakan setahun lah. Dalam setahun tu aku lompat dalam 3 company. Okay. Maksudnya hang punya decision making tu mantap lah. Daripada satu company boleh pergi satu company kan. Okay, aku ada soalan lah untuk korang. Okay, macam mana kita nak buat satu decision tu? Okay, macam mana kita nak buat satu decision tu secara general lah, Shoki? Aku ke dia? Aku. Okay, bagi aku lah secara general, kalau kita nak buat something decision dalam life kita, pertama sekali risk management lah. Sebab kita tahu kalau aku come out dengan benda ni, apa risiko yang aku dapat kan. Contoh, kalau dalam life aku sendiri pun, based on aku punya experience, kita melibatkan business yang kita invest apa semua tu kan, certain amount. Maksudnya akan ada risk yang kita accept atau tak accept untuk kita lose benda tu. So bagi aku adalah, kalau aku cerita dalam skop bisnes, sebab benda ni aku implementkan benda tu. Dalam skop bisnes pula, kalau aku invest something dalam bisnes tu, aku kena letak amount yang aku willing to lose. So aku akan expect, aku rugi aku boleh accept that amount. Kan ada orang yang dia tak berani buat decision. Sebab apa? Sebab dia takut loss apa dengan apa yang dia dah laburkan. Contohlah kalau katakan aku dah spend 10,000 ni, kalau tak jadi macam mana? Sampai tu tahap too much negative thinking yang menyebabkan langsung tak buat decision apa-apa. Kan dalam life ni bagi aku simple je. Buat rugi,
tak buat pun rugi kan. So why not kalau at least kalau kita buat, kita ada chances untuk berjaya kan. Kalau langsung tak buat, so chances untuk berjaya tu tak ada lah kan. Maksud, tapi kalau cerita Darwin cerita kan, maksudnya daripada kerja sekian, dia jam ke kerja sekian, jam kerja sekian. Tapi kan kenapa nak jam kerja? Ada orang nak dapat kerja pun susah kan. Dapat kerja sepatutnya dia maintain je lah kerja tu sampai ke tua ke macam mana kan. So far aku lompat 3 company tu standard issue lah. Isu culture, isu gaji, isu lokasi lah. Okay, based on pengalaman yang tukar-tukar tempat kerja, apa yang observe? Apa dia? Apa yang observe? Apa yang dapati daripada pengalaman tu? Aku bila kata aku masuk dalam satu company tu, aku nak tahu sama ada kalau kata aku stay dalam company ni, sebanyak mana aku boleh grow, sebanyak mana ilmu yang aku boleh korek. And dari segi culture tu, aku gembira bila aku bekerja tu. So bila point dalam hidup hang yang hang betul-betul buat satu decision yang orang cakap macam decision tu berat, ada tak pengalaman tu? Cuba share. Okay, antara satu momen yang buat aku tertampar bila aku tengah kerja ni. Aku kerja boleh katakan spend 12 ke 14 jam sehari. Okay. Then orang kata, kata kalau tanya member classmate aku, dia kata macam bagus lah kan. Gaji pun orang kata boleh kena income tax lah kan. Tapi kena income tax tu berapa yang kena tu? Tak ingat berapa. Tapi company yang settles, aku tak tahu macam mana cerita. Yalah, maksudnya berapa amount gaji yang macam ni kira banyak lah ni. Dia so-called kalau kena income tax gaji tu banyak lah. Memang. So banyak tu berapa? Banyak tu kalau tak silap aku, gaji aku starting lebih daripada 4,000. Start ada income tax kan. Tapi dekat sini yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya kita kerja ni Shoki kan, kat mana-mana pun sebenarnya exchange of value kan? Contoh kalau macam secara tradisional, dia adalah kita trade kita punya masa. Kalau macam kerja dekat industri contoh kan, kerja kilang kan, kita trade kita punya masa, company akan bayar kita punya masa. Itulah value yang company tu dapat, dan in return kita pun dapat duit. Betul kan? That's why kadang-kadang orang dia suka argue dia punya kenaikan pangkat ataupun dia punya kenaikan gaji ni based on dia punya tempoh kerja lah. Aku dah kerja lama, seniority. Sebenarnya kalau tempoh kita bekerja lama tapi tak ada value added yang kita boleh provide kepada company, so apa yang kita harapkan sebenarnya kan? Sebab normal lah business for sure, bos pun akan bagi value ataupun akan support orang yang boleh bantu syarikat jugalah. Apa makna dia kalau dia support orang tu, aku bagi kau gaji lebih, kau tak payah buat apa, kau maintain apa yang ada pun dah cukup. For sure. Contoh macam kan? Kalau aku owner company kan, aku ada seorang staff yang dah kerja selama 20 tahun dan dia sama je. So aku bayar gaji dia 2,500 daripada awal kan. So aku tak nampak kenapa aku kena naikkan gaji dia 4,000. So datang lagi seorang budak muda kan, dia ni datang, dia bagi aku satu idea kan. Lepas tu dia ajar aku cara Gen Z yang sebenarnya, macam mana dia adapt dengan tempat kerja kan, macam mana culture Gen Z apa semua kan, macam mana aku nak dapat staff yang di kalangan Gen Z. Dia bagi aku value lah. So daripada situ aku nampak yang dia ni ada something ni kan. Aku boleh bagi dia something ni in return kan. So dekat situ kita boleh dapat kita kebiasaannya orang akan dapat kenaikan pangkat ke, kenaikan gaji ke kan. So macam tu lah. Sebab tu aku cakap life ni sebenarnya exchange of value. Kau bagi value, kau dapat value balik. Betul. Sebab bila dia tak fair kan, kalau kita mengharapkan something tapi kita tak boleh provide something kan. So maksud benda tu calculation dia tak kena kan. Maksudnya dia punya matematik tu macam tak kena kan. So sama juga macam kerja kan. Kalau kerja sekian level, gaji sekian-sekian, maksudnya kita dibayar gaji tu based on apa tau? Based on kita punya experience, based on kita punya risiko. Contoh kita buat comparison simple je. Orang yang welding biasa, kerja biasa, welding biasa kan, dengan orang yang welding kapal bawah laut, for sure yang welder jadi bawah laut tu, dia punya gaji lebih tinggi nak compare dengan welder biasa. Sebab apa? Betul. Risiko dia tinggi dan skills dia mahal.
Betul. Simple way nak faham macam tu lah kan. Contoh macam salah satu skill yang orang selalu terlepas pandang kan. Sebenarnya kemahiran dalam menjual ni dia mahal. Syokir. Yes. Kan? Darwish kan, kemahiran dalam menjual ni dia mahal. So that's why kalau kita tengok seorang yang menceburi bidang sales kan, kalau dia betul-betul fly kan, kita tahu lah sebenarnya dia ni memang power lah dalam bidang sales kan. Ya, betul. So that's why dia boleh dapat income macam mana dia dapat tu. Betul kan? Bagi aku lah, some of you mungkin yang tonton ni tak suka ataupun tak agree dengan aku punya statement lah. Tapi sebenarnya selling skills adalah skill kehidupan. Maksudnya once kalau katakanlah orang tu ada skill menjual, dia susah macam mana pun, dia tak ada macam mana pun, dia still boleh survive. Sebab apa? Dia ada skill menjual. Dia boleh jadi dia boleh pinjam barang orang dulu tolong jual ke, jadi dropship ke so on. Tapi maksudnya dia boleh ada skills untuk generate cash flow dalam kehidupan dia lah. Benda tu yang mahal sebenarnya. So cakap pasal skill menjual kan, aku rasa kita bertiga ada skill menjual lah. Tapi macam Darwish kan, macam mana pengalaman hang, macam mana hang find out yang sebenarnya hang ada kebolehan? Miss, aku rasa lah kita kena introduce kita ni siapa lah sebenarnya. Aku rasa mungkin ramai juga tak kenal kita ni siapa. Kadang kita dia ni segebar mamak dorang kan. Kadang dia tak tahu kita siapa kan. Sebab apa kita boleh sembang pasal benda ni. Kadang orang tak kenal ni budak muda sembang pasal benda ni. Okay, cerita sikit lah siapa sebenarnya. Aku Muiz Nazmi lah kan. Aku punya itu nama aku. Tapi kalau dekat nama TikTok, IC lah. Nama IC aku lain. Tapi nama manja Muiz Nazmi. Okay. So aku ada tapi kat akaun TikTok aku Muiz Honda. Yes. So aku salesman Honda selama 3 tahun bergelumang dalam sales ni. Tahun ni yang paling aku nampak improvement. Aku punya pencapaian terbaik aku bulan lepas dan 2 bulan lepas, iaitu aku berjaya jual 10 biji kereta campur dengan itu Honda je lah. Kalau selain daripada Honda, aku rasa bulan lepas capai dalam 15 unit kereta aku jual. Okay. Termasuk dengan bulan sebelum tu aku jual kalau brand Honda 9, kalau luar daripada Honda aku rasa dalam 12-13. Okay, baik. Okay, so kalau katakan aku pula nama diberi Bori kan. Dan nama aku Syauki Atta. Kan mungkin some of you mungkin pernah tengok aku dekat aku punya TikTok apa semua. Aku full time property agent. Maksudnya kalau katakanlah berkaitan dengan hartanah, jual beli hartanah tu, insyaAllah aku boleh settlekan, tak ada masalah. Maksudnya aku punya expertise adalah membantu mereka-mereka yang first time ataupun mungkin ada experience nak beli rumah untuk beli rumah berkali-kali, ataupun untuk orang tak pernah beli rumah untuk beli rumah pertama. Aku punya goals ataupun aku punya, orang cakap apa, aku punya wins lah. Win lah benda-benda yang aku dah capai. Pertama sekali, aku ada 100,000 plus followers dekat aku punya TikTok. Aku ada 35,000 followers dekat aku punya Facebook. Dan on average video aku semua reach 100,000 lah. Tu aku punya ni. Dan aku menjual rumah melalui online. Okay. Kan. So maksudnya mungkin ada yang kata budak mamat ni gebang siapa, tak tiba-tiba muncul buat podcast kan. So pada korang yang mungkin kata kami gebang apa semua tu, cuba tengok korang dekat mana, kami dekat mana. Yalah, maksudnya macam tu lah. Bukan nak sombong lah. Cuma kadang orang dia suka judge tanpa dia kenal orang tu siapa kan. Okay, Darwish, berbalik pada soalan tadi, macam mana boleh tahu yang sebenarnya ada kemahiran menjual? Okay, daripada sebelum aku masuk poli lagi, aku sekolah lagi, aku dah start buat bisnes jual baju. Okay, so baju ni sebab biasalah kita orang muda, tak silap aku time 2017 macam tu, time zaman aku terpengaruh dengan satu bisnes baju lah. Okay. Aku minat di design baju lah. And then Alhamdulillah aku direzekikan jumpa seorang sahabat ni. Dia kata aku tak apa, dia kata nampak aku sungguh-sungguh nak jual baju, tak apa, aku promote je. Duit baju semua tu bayar bila kata aku dah dapat duit modal tu. So kat situ aku kira dapat fun lah kat situ kan. So kat situ Alhamdulillah aku jumpa lagi seorang sahabat aku, Nakwib. Dia tolong jualkan baju aku dekat dia punya college. And then dia orang kata semangat terbesar dalam aku menjual baju lah. Okay, so maksudnya so-called dropship lah awak tu. Ya, betul. Okay, macam kita orang punya best achievement tadi kita orang dah share kan. Macam orang punya best achievement dalam bidang sales. Best achievement yang pernah
setakat ni dalam buat sekarang ni aku sebagai property agent. And then paling the best achievement yang aku capai setakat ni selama 8 bulan aku dalam property agent, aku menjual 2 biji rumah lah dalam masa sebulan. So untuk newcomer 2 biji rumah okay lah. Ada orang lah. dah setahun pun tak gelus-gelus. Kan? Okay lah. So okay lah kan. Ada orang join lepas tu tak buat apa-apa. Ada tak? Tapi apa benda yang aku nak share je. Okay, awal-awal sebelum aku nak join property, aku tanya Syauqi. Syauqi, hang masuk property ni start daripada zero ni berapa lama ambil masa untuk pecah telur? Syauqi kata dalam sebulan tu dia dah sampai tahap dapat work rookie lah. Dalam masa sebulan. Power. Sebulan ke 3 bulan? 3 bulan lah. Rookie 3 bulan. Rookie 3 bulan. Maksudnya achieve 10,000 commission kan. Selama 3 bulan tu. Dahsyat Syauqi. Tanya pula sahabat aku soal nama dia Nakwib. Yang tadi jual baju tu. Yang tolong aku dropship baju tadi tu. Dia pula kata ambil masa setahun baru pecah telur satu. Tapi tu aku dah risau lah. Sebab Nakwib ni boleh dikatakan orang yang skill menjual dia tu lebih daripada aku sendirilah. Tapi kat situ aku balik rumah, aku refresh balik kepala otak aku kan. Aku cakap rezeki masing-masing, usaha masing-masing, tapi kita tak tahu rezeki kita mana selagi mana kita tak cuba. Tapi korang perasan tak, macam sales ni kan, dia somehow kita boleh belajar pasal sales ni surrounding kita sebenarnya. Kita punya surrounding kan. Betul. Sebab sebab macam kadang-kadang kalau perasan lah, cara kita bercakap benda biasa pun sebenarnya itu adalah teknik closing. Aku tak sure benda tu korang perasan ke tak. Kalau aku sembang kan, jumpa orang apa semua kan, kita tak ada bukan nak closing pun. Kadang kita dah set contoh appointment kan. Dalam teknik closing, bila kita set appointment dengan prospek, dengan klien kita, kita yang menentukan, kita in control kita punya prospek. Contoh, biasa kalau mungkinlah newbie yang buat sale, dia akan cakap okay, boleh saya tahu cik nak bagi jawapan bila kan. Kita tanya dia, maksudnya kita bagi ruang untuk bagi pilihan. Tapi kalau orang yang dah ada experience, dia akan bagi jawapan, okay kalau macam tu saya dapat keputusan besok boleh sebelum pukul 12. Faham tak? Maksudnya kita in control, kita yang letak time. Betul. Kadang-kadang benda tu terjadi secara natural. Kita buat benda-benda yang biasa tau. Boleh kak nanti set kak kita jumpa pukul saya. Benda bukan based on business, tapi kadang kita set apa-apa jadi ke terbawa-bawa. Benda tu macam dah jadi kita punya normal dalam kehidupan. So dalam selling skills ni benda yang mahal sebenarnya. Kadang orang kata selling skill boleh belajar on buku and so on, boleh. Tapi dia kena hands on juga benda tu lah. Kena praktik. Macam Darwish kan, macam hang tadi, surrounding yang menyebabkan hang start sale tu kawan-kawan lah. Kawan-kawan lah. Syauqi, Nakib lah. Ya betul. Okay, faham. Okay, macam hang pula kan. Maksudnya mungkinlah previous kita dah cerita lah pasal hang punya journey dalam bidang sale. First step tu awal juga bagi aku kan. Kita cerita sikit apa journey masuk awal-awal tu. Jauh tu. Masa aku tak tahu macam mana, mungkin memang in the blood lah. Daripada kecil lagi, macam dulu aku pergi sekolah. Aku tak sure aku pernah cerita ke tak dalam podcast kan. Aku pergi sekolah, balik sekolah tu aku tengok ada tin tau. So aku tengok bapa saudara aku collect tin. Aku macam, buat apa kan tin ni kan. Masa aku tengok tu lah, dia cakap jual lah, boleh jual semua kan. Lepas tu bila aku dah balik rumah kan, aku on the way balik, aku pergi sekolah, aku nak balik rumah tu, aku jumpa tin kan. Aku macam, asal aku tak kutip tu tin ni boleh buat duit kan. Aku kutip lah tin tu, kutip, aku jual. Rupanya boleh buat duit daripada situ. Aku pun tak sedar. Aku macam, bila aku fikir balik macam, macam mana aku boleh terfikir. Padahal budak-budak lagi kan. Tapi maybe in the blood lah. Faham. Maksudnya kalau macam Darwish pula, dia member. Macam aku pula mungkin background family sikit, lepas tu surrounding apa semua, dan kita boleh buat sale. Macam pula mungkin turning point starting daripada teen tu, tiba-tiba ada minat jual apa semua kan. Sebab apa tau, aku tak kata benda ni betul ataupun salah. Sebab passion ni dalam sales ni tak semua orang ada. Ya, betul. Dan kita pun tak boleh paksa. Ada orang suka makan gaji, itu dia punya pilihan lah. Tapi kalau jadi masalah apa-apa, jangan komplain. Itu je lah kan. Sebab selling skills ni, kita ada satu skills yang kita boleh mencipta aliran tunai tanpa hijab. Maksudnya sky is the limit lah. Maksudnya benda tu memang tak ada limitation kan. Betul. Tu kita punya expertise lah kan. Okay, Darwish, okay, kita masuk sikit pasal sales boleh tak? Boleh. Okay, Darwish, hang kan into sales juga kan. Boleh tak hang share teknik
close customer sikit. Teknik close customer Jadi kita go through one by one. Aku pun nak share agak. Teknik tapi apa yang aku tahu, kalau kata teknik dari segi secara face to face, dari teknik basic yang semua salesman tahu adalah teknik SEE lah. Which is apa SEE? SEE. Okay, aku tak tahu. Aku tak tahu sih. Tapi ini bukanlah untuk close, tapi untuk kita greet klien lah. SEE, S stand for smile, E stand for eye contact, E satu lagi stand for enthusiasm. Maksudnya tangan tu Okay. Faham. So bila kata kita nak approach, macam aku dulu lepas SPM aku kerja salesman dekat Greentown. Okay. So dia ajar aku teknik ni SEE. Bila kata nak approach orang, senyum, jaga eye contact, dan tangan tu jangan masuk poket. Apa jualnya? Okay, kita boleh cerita apa lecture sikit apa dah. Macam aku tahu lah apa yang jual, tapi yang cerita sikit apa yang Han jual sebenar. Okay, aku tentu join salesman tu, aku cari orang yang nak bayar bulan-bulan dalam charity. Tapi bayar bulan-bulan charity serendah RM1 sehari bersamaan RM30 sebulan. So tentu aku dengar juga, sebab aku rasa was-was juga kan. Tapi bila aku dengar commission dia kata, kalau orang tu bayar by debit card, walaupun package paling rendah RM30 sebulan, pakai debit card atau debit RM60. Okay, aku nak bocorkan rahsia ni lah. Korang-korang yang selalu pergi mall kan, jumpa-jumpa orang yang pakai baju biru, cakap tak, saya tak jual apa-apa. Hati-hati sebenarnya dia jual. Saya tak jual kan? Yang tu kan? Saya tak jual apa-apa. Cuma kita tengah buat program ni je. Sign kat sini, siap terbayar RM30 sebulan. Yang tu kan lebih kurang kan. Tapi yang ni orang kata kelebihan ni yang aku nampak, siapa-siapa yang ada bayar income tax, benda ni boleh tolak daripada income tax lah. Tipu guys. So assessment yang percaya dia. Sama. So bayar ke tak sama je lah. Kat situ kau dapat dia punya win je lah. So kat situ debit card RM60, credit card RM80, walaupun mau yang sama RM30. Okay, maksudnya punya commission 80. Untuk banyak person. Banyak tak? Banyak, sebab tu aku kira dalam batch aku lepas SPM, aku antara orang yang orang kata loaded juga lah. Yang lain semua basic gaji RM1,200, RM1,300. Aku boleh pergi RM2,500 sebulan. Jangan cerita sensitif. Cerita lantak. Kalau dia kena kecam, dia bawa views kat kita punya podcast. Tapi betul lah, sebab ya, selling skill dia mahal. Dah tak ramai orang tahu kan. Sebab that's why kalau kita tengok cerita The Wolf of Wall Street, kawan dia yang gemuk-gemuk kan, waktu dia kerja waiter kan, dia kata kan, how much you earn every month dia kata every fucking month dia kata kan. Lepas tu dia kata last month kan, 70,000 no 76 71 dia sambil makan sandwich je, tak silap aku. Betul. Sebab apa, kalau perasan kan, kalau mungkin some of you pernah tengok cerita The Wolf of Wall Street, tapi cerita tu 18 tahun ke atas lah. Cerita tu mengajar kita macam mana orang yang broke, miskin, membina kehidupan menjadi orang kaya dalam bidang sales. So dia, cerita tu membina spirit sales teknik je. Betul. So macam dah nak sambung lagi. Aku nak go through yang sales teknik tadi tu. Okay. Hang pula, macam mana hang boleh share sikit hang punya teknik? Okay, kalau aku punya teknik closing, aku biasa adalah jangan bagi client option, jangan bagi prospek kita pilihan. Maksudnya jangan bagi ruang untuk dia berfikir sendiri. Kita kena in control kita punya prospek. Contoh lah, okay kak, aku mesti buat benda ni lah waktu kat klien aku. Kalau zaman-zaman aku pergi viewing kan, pergi ke sales gallery kan, kita explain apa semua kan, akak clear kan, make sure dia follow apa yang kita react benda tu kan. Dia anggap jangan shock sendiri. Akak setuju. Maksudnya teori mengatakan kalau orang tu banyak bersetuju dengan statement kita, potensi untuk kita close tu tinggi. Nampak tak? Dan antara teknik yang aku gunakan lagi adalah bila waktu booking dah nak at the end, macam dekat dah hujung-hujung, macam dah aku dah explain apa semua, part-part macam dia pun dah macam hanky-panky lah, macam dah menulis sikit. Waktu tu kita nak offer untuk booking, jangan tanya dia akan nak booking ke, akan nak booking tak. Maksudnya dia ada option sama ada dia nak booking ataupun dia fikir dia tak nak booking. Tapi apa yang aku akan buat adalah aku tanya dekat dia, okey kak, akan nak booking by transfer ataupun by cash? Nampak tak? Faham. So kita punya minda separuh sedar ni, at the end manusia, normal human being kita akan
Transfer lah. Ataupun cash lah. Sebab apa? Sebab kita tak bagi ruang untuk dia berfikir untuk sama ada kita nak ataupun tak. Contoh, baru-baru ni aku nak close satu produk. Serius, ni experience aku kan. Aku join satu program diet lah, tengah-tengah program diet sekarang kan. Awal-awal dia close aku produk-produk yang kecil lah, set, breakfast apa semua aku minum. Dia upset lah. Aku ambil lah, aku try. Sebab aku terinspirasi dengan somebody ni untuk dia kurus. Sama dia daripada gemuk orang kurus kan. Dan dia sebenarnya dia adalah guru kepada Azzy Walter, orang Ipoh lah. Kan dia memang door to door punya salesman. Power gila. Aku jumpa dia perempuan ni? Lelaki. Okay. Aku jumpa dia dan aku pun tanya dia, macam mana boleh kurus kan? Jumpa nanti kita minum-minum. Aku jumpa dia apa semua. Dia bercerita kat aku pasal program diet apa semua kan. Powerfulnya dia ni, aku tengok cara dia closing adalah dia banyak gunakan teknik sentuhan. Okay, hang faham tak? Ni. Okay, hang setuju kan? Ni contoh semua ni. Okay, macam ni. Cerita kang. Dia cerita kan. Okay, so hang nak by cash ke by transfer? Teknik tu memang ramai orang guna. Yang auto-time guna teknik tu lah. So minda sponsor kita cakap transfer lah, cash lah. Nampak tak? Sebab dia tak bagi pilihan. Nak fikir dulu ke macam mana? Jangan bagi ruang untuk kita punya prospek ni bagi buat pilihan. Tu yang pertama lah. Dan lepas aku dah settle semua program tu, aku punya date 5 hari tu dah habis. Hari ke-5 macam tu dia jumpa aku balik. Okay, hang ni boleh turun lagi apa punya berat apa semua ni. Aku apa cerita sikit ke hang macam tu bla. Okay, cerita kan. Aku nak close lagi besar. yang kena. Aku nak close sebab tapi aku sebenarnya kalau dia tak close aku dengan teknik tu pun memang aku nak pun sebab aku okey jangan aku dah tahu lah berapa produk tu aku dah jumpa previous produk tu cuma orang tak approach aku kan. So cara dia approach aku powerful gila. Pertama sekali dia tak bagi option untuk aku pilih ya ataupun tak. Tapi dia terus bagi option untuk aku nak bayar transfer ataupun cash. Tu yang pertama. Yang kedua pula dia banyak menggunakan statement mengiyakan apa yang dia cakap. Setuju tak? Setuju tak kan? Macam ni kan? Kita mau iya dan closing tu dia akan menjadi mudah. Dan last one paling powerful, aku terkena apa tau? Bukan terkena lah, aku bayar. Dia bagi option aku. Okay, nak transfer ke nak cash? So aku cakap dia nak cash, tapi nak pergi bank tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Biasanya trik ni kalau orang yang nak lari kan, dia kata nak escape kan. Okay, saya tak apa, nanti saya nak tapi saya nak ni saya pergi bank saya akan cash. Standard punya salesman akan cakap okay tak apalah pergi transfer at the end confirm akan lebih kan. Tapi powerful tak powerful skill dia, aku cakap hang tu dia buat apa? Dia ambil staff dia pergi ikut Syauki tau, dia nak bawa banyak duit tu. Dia ikut aku pergi bank. Aku sih macam apa. Tapi apa memang nak pergi bank. Aku nak pergi bank pun. Tapi macam untuk orang yang mungkin niat dia nak lari, tak boleh lari. Tak boleh lari lah. Budak dia ikut aku lagi. Jom bang, saya ikut orang pergi bank dulu. Kan, withdraw lah. Aku bayar lah 9 hati dia. Maksudnya selling skills macam tu memang powerful lah. Dia nampak macam kejam lah, tapi itu ada skills yang mahal lah sebenarnya. Okay, how lah Wiz? Kau selling skills. Aku punya sales teknik aku bukan yang jenis macam Darwish ni SEE apa kan. Kalau Darwish ni cuci tangan pun mesti ikut 7 langkah je kan. Okay. Aku kan yang tu. Okay. Aku punya teknik ni aku observe sendiri lah. Tapi rupa-rupanya ada baca buku lah? Tak ada. Tak ada. Tapi bila aku dengar cakap rupa-rupanya kita sama tu. Macam aku tak bagi option dekat customer kan. Contoh so kalau ada SA cater yang dengar ni, korang pun boleh ambil kat trik ni kan. Feel free lah untuk copy. Bila aku dapat leads, bila aku dapat leads tu datang, contoh kan, aku selalu letak macam greet, hi saya berminat dengan bla 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 kan. Okay. So first kali aku akan tanya dia terus. Aku cakap kalau aku tengok nama dia Muslim, aku bagi salam lah. Kalau tak aku cakap hi kan. Aku cakap Assalamualaikum, nak semak kelayakan ke nak buat booking secara terus? Maknanya awal gelojo. Nampak gelojo. Tapi kan dengar kalau aku nak cerita macam mana dua-dua jawapan ni akan drive masuk juga kat sale. Dia either customer tu palau chat aku, ataupun dia tak reply, dia takkan kena close dengan aku lah. Tapi kalau dia reply, InsyaAllah close. Contoh situasi pertama, contoh dia kata saya nak semak kelayakan. Bila dia cakap semak kelayakan, aku tanya dia, bekerja sebagai apa kan? Nak apply model apa kan? Dia pun bagi tahu saya ni semua. Contoh dia bagi tahu saya penjawat awam. Cakap,
Okay, bagi saya 3 bulan payslip saya terus buat semakan kan. Bila kita dapat payslip tu, sebenarnya atas kertas sebenarnya kita dah halfway dah nak close sale tu. Betul tak? Betul. Kalau kita jual kereta kan, ini tak payahlah, ini tak payah tengok tepi, tak payah tengok kiri kanan, tak payah. Sebenarnya kita tengok atas kertas kan. Kita dapat dokumen, sebenarnya kita dah halfway lah. Betul, aku setuju. Bila dah dapat tu, tengok-tengok kan, ada komitmen apa, kita sebagai assessment kita tapis lah kan. Betul. Kalau layak bagi tahu, okay, kalau ikutkan layak ni, so awak nak buat full loan ke ataupun 10% down payment. Faham. Jadi dia daripada ada option tadi, dia turun option lagi. Yes. Last kali saya bagi nombor account, transfer sap. Betul. Itu funnel lah, orang tak tahu kan. Funnel Kecil mendorong pada close. Yang tu yang tak faham. Situasi yang pertama tadi yang saya buat kelihatan, kalau booking secara terus lagi senang, aku bagi nombor account, sap, masuk terus. Kan? Tapi kalau dia kata booking secara terus, mostly customer ada yang datang tapi out of 10 maybe 2 lah yang saya nak buat booking secara terus. Tapi dia mesti nak brief dulu kan, nak tanya semua. Tapi end up kalau dia tak palau, tertransfer lah ke account company. Aku rasa kan untuk korang yang mungkin salesman kereta ataupun rumah, option teknik semakan kelayakan tu kan, sebenarnya kita kena faham funnel tau. Fokus kita bukan untuk close terus. Kita kena increase kan kita punya semakan kelayakan. Once bila mana kata prospect willing untuk bagi documentation untuk kita checking, bermaksud dia serius dan potensi untuk kita close tu tinggi. Sebab bagi aku, kalau macam tadi kan, nak semak kelayakan kan, kalau dia palau, maknanya kita dah filter lah kan. Kalau dia palau, maksudnya dia pun tak serius mana lah. Betul kan. Dia memudahkan lagi aku lah. Macam tu lah. Betul. So kalau katakanlah yang korang yang mungkin salesman kereta ataupun rumah apa semua, boleh gunakan teknik fokus on tingkatkan korang punya checking loan. And then funnel lah bagi aku. Funnel lah. Kita kena structureize kan. Faham tak? Structureize kan. And then kalau boleh sistem lah, macam ada sistem sikit lah kalau nak close kan. So pada macam aku beritahu tadi, option tu turun option tertransfer. Sebab dia kan dia kalau pasal selling skills ni, at the end dia mendorong kepada satu benda yang kita nak aje, sales kan. Macam mana kita nak olah benda tu atas pusing pak sales kan. Kalau kita dah keluar daripada, that's why kenapa kita kena in control benda ni. Sebab kalau kita keluar daripada kita punya conversation tu, orang kita bagi pihak untuk orang keluar, susah untuk kita tarik dia masuk ke dalam balik kan. Betul tak kan? So apa tadi, sales teknik kan. So kita keluar sikit lah daripada sales. Macam baru-baru ni ada viral satu penulisan saudara Azmi Yusof. Azmi Yusof ni pun someone that I look up to lah sebenarnya. Aku suka baca penulisan dia. Macam dia ada buat tanah dia tu, dia buat rumah, pecah tanah, beli tanah buat rumah sewa apa semua. Nice lah. Aku selalu baca penulisan dia. Baru-baru ni dia ada share berkenaan dengan dia kata apa, besi buruk kan. Dia kata basically dia share lah, dia menyesal beli kereta kan. So benda ni kalau untuk salesperson, dia sebenarnya ada satu benda ni kita panggil dia macam delay gratification tau. So kita delay kejayaan kecil tu. So macam kalau delay gratification ni, macam pendapat macam mana Darwish? Delay gratification ni bagi aku, bila kata hang sebenarnya mampu je untuk membeli, contoh katakanlah bagi hang kejayaan tu mampu beli sebuah kereta Honda kan. Tapi bayangkan hang mampu je untuk beli kereta Honda, tapi sengaja hang tak beli sebab hang tahu hang tak perlu pun kereta Honda tu. Hang just perlu satu kereta yang sekadar cukup untuk bawa hang daripada checkpoint A ke checkpoint B. Betul. So macam pula bagi aku lah, delay gratification ni sebenarnya satu attitude yang susah untuk kita bina dalam kita punya diri lah. Sebab lumrah manusia ni, once kita ada something, kita for sure kita nak dapat yang lebih best apa semua. Kita dapat something, aku nak beli lagi bagus. Tapi tak semua orang ada kemampuan untuk aku dapat income banyak ni, so aku kena belanja lagi bawah daripada apa yang aku ni sekarang, ataupun maintain apa yang aku ada. Benda tu susah. Tapi bagi pendapat aku adalah delay gratification ni, kalau katakanlah kita ada attitude ni, InsyaAllah one day kita akan sukses teruk lah. Sebab apa tau? Sebab kita fokus on tunda sekejap apa yang kita nak untuk kita dapatkan kejayaan yang besar, dan kita
kita reward diri kita pada itu lah. Aku nak share pengalaman aku lah. Berkenaan dengan delay gratification ni kan. Aku discover benda ni lambat tau. Macam aku dah terbeli baru aku discover tau. Macam bulan 3 tahun ni aku beli kereta konti lah, Mercedes kan. Aku beli Mercedes. And then aku baru tak lama lepas tu aku macam baru discover berkenaan dengan delay gratification ni kan. Sebab tu terang cakap lah, sebab aku surrounding aku tu aku dah improve. Aku mula surround dengan orang yang otak dia boleh pakai. Aku surround diri aku dengan hang kan. Hang antaranya lah. So bila aku surround diri aku dengan hang, itu yang aku belajar. Aku absorb macam delay gratification kan. Sampai satu tahap kan, bila kan aku dah terbeli kan, sampai macam aku dah punish diri aku macam ni itulah kelang kabut sangat beli ni semua kan. Aku fikir macam rumah pun aku beli yang bila aku macam kalau sekarang ni aku fikir macam baik aku beli rumah yang biasa-biasa boleh buat sewa semua kan. So bila aku fikir balik baik aku buat macam tu macam ni kan. Lepas tu lama-lama aku fikir macam kan aku dah punish diri aku kan, tapi sebenarnya dia berbalik kepada seseorang tu punya happy tau. Contoh macam kalau aku kan, kalau contoh aku happy, aku happy ada 3 biji kereta kan. Nak buat macam mana kalau aku happy ada 3 biji kereta dan aku mampu kan, aku beli je lah. Faham tak kan? Contoh kalau macam hang kan, hang kerja bahagian bidang rumah kan, hang happy untuk ada 4 biji rumah dan hang mampu, beli je lah kan. Betul. So macam bila lama-lama aku observe balik macam sebenarnya aku tak perlu pun punish diri aku sangat-sangat kan. Betul. Macam tu sebab aku bukan beli luar daripada kemampuan aku. Yes, betul. Kadang ada orang yang mungkin dia dah buat, dia takkan rasa mistik lah. Macam dia rasa macam patutnya macam ni. Tapi bagi aku benda tu, once bila benda tu dah jadi kan, tak ada guna pun kita nak menyesal lah. Sebab benda tu dah jadi, why not kita come out dengan solution lah. Maksudnya kalau macam sekarang ni aku takut aku jadi sesak apa semua, fokus on increase income lah. Kan takkanlah kita tiba-tiba aku menyesal lah beli murung apa semua kan. Tak nak kerja kan. Dah kenapa kan. Maksudnya kita dah ada komitmen, kita dah ambil benda tu, tanggungjawab kita untuk bayar komit, bayar bulan-bulan, maintain apa semua kan. Kalau tak ada jalan lain, kena option, tak ada solution lain, maka kena kerja keras lebih sikit lah kan, untuk betul. kita tampung benda tu kan. That's why orang kata, bila once kalau katakanlah kita nak beli apa yang kita rasa benda tu sebagai benda yang kita minat, happiness untuk kita, dan benda tu sebenarnya tak mendatangkan duit untuk kita, make sure kita gunakan duit pasif kita, bukan duit aktif kita. Kan, contohlah kalau katalah kita nak pakai konti punya kereta kan, boleh, tak ada masalah, tak kata salah pun, tak berdosa pun pakai konti. Tapi kita kira konti punya kereta bulan-bulan katakanlah bayar dalam RM2,000 sebulan. Contoh lah kan, katakanlah kita ambil konti apa, RM1,500 ada kata konti sebulan? RM1,600 lah, contoh lah RM1,600 kan. Aku punya Mercedes RM1,600 lah. RM1,600, contoh RM1,600. Okay, RM1,600 sebulan. Maksudnya macam mana aku nak buat aku nak bayar bulan-bulan tanpa keluarkan duit gaji aku, duit commission aku. Contoh kalau katakanlah macam ini yang aku, bila ini antara sebab yang aku tak jadi punish diri aku tau. Sebab terus terang cakap lah, aku bayar kereta tu, bila aku tengok balik macam aku mana pakai gaji aku pun, aku bayar pakai duit tepi aku yang macam aksesori ke apa kan. Kadang-kadang kan aku kan jual kereta kan, so macam customer ambil body kit ke apa kan, so macam duit tepi je sebenarnya. So bila aku fikir macam betul juga, mana ada aku guna duit gaji aku pun. Betul. Contoh kan, katakanlah macam aku sekarang kan, kalau katakanlah aku nak ambil konti yang sebulan dalam RM1,500, macam tu boleh je, sebab aku ada rumah sewa yang boleh bagi aku RM1,000 lebih sebulan. Tak ada masalah. Tapi depends on masing-masing lah. Ada orang happy macam tu, ada orang tak happy macam tu. So aku punya decision tak ambil lah kan. Itu yang aku cakap. Tapi tak salah pun sebenarnya, depends on happy masing-masing kan. Macam punya decision pula, aku ada je duit tepi macam ni. As long benda tu yang kita ambil yang tak membebankan kita, dan itu adalah happiness untuk kita, go on. Sebab at the end of the day aku kan, tapi kita kesetengah orang kan suka buat decision based on apa Facebook cakap, apa Twitter cakap, apa benda. Macam mana pendapat hang, Darwish? Kalau orang yang ini uncertainty lah ni, Darwish, macam mana? Cuba bagi sikit. Bagi aku, kalau korang tengok, aku kata sekarang ni ramai orang dia bila kata dia tengok dekat Facebook, tengok kat Twitter, orang sekarang dia mudah terracun lah. So bagi aku better buat orang kata apa, ukur baju di badan sendiri lah. So dia bila yang parah tu, bila kata kau mudah terracun dengan media sosial satu, kau pun duduk dalam circle-circle yang selalu meracun kau. Dia jadi cenderung untuk spend lebih daripada yang dia earn.
Betul. Ada seorang member aku, dia ada satu motor pakai kerja lah, pakai pergi kerja. Dan motor tu dah reba lah. And then dia memang tak ada komitmen apa sebab motor tu pun parents dia ambil. And then dia ada planning nak beli satu motor ni, kira motor untuk daily dia, kita tak kacau motor kerja. Dan motor ni boleh pakai untuk dia buat food panda lah. Dia punya plan lah. Tapi bila kata dia buat keputusan tu, asalnya tujuan dia satu lah. Motor yang dia selesa untuk bayar bulan-bulan. And then mesra untuk dia buat food panda atau side-side income tepi lah. Tapi bila kata dia tertanya pula kawan-kawan dia yang join konvoi bawa motor, Jumpa pula dengan yang baik beli kan. Baik beli ni. Video aku palas. Baik beli ni. Dan bila kata dia jumpa dengan member dia yang suara cuma tu, and then yalah, mudah terpedaya, mudah tercaples lah. Dia beli tu dia beli end up motor tu guna bila ada konvoi. Food panda pun tak pakai motor tu, food panda pun pakai motor reba. Aduh, ini yang and then ini yang sekarang road tax pun dia tak mampu nak bayar. Motor pun sadai. Ini yang jadi bila kenderaan tu jadi tuan. Kan? Bila kenderaan tu jadi tuan, tak sepatutnya lah. Aku ada experience benda ni. Macam kan aku beli Mercedes 93 tu kan. Sebab aku beli Mercedes tu, aku bayar. Tapi ada satu masa tu ada customer nak jual kereta dia murah kan. So aku beli je lah kan, Myvi kan, Myvi warna orange kan. Aku beli je lah. Beli jackpot tu. Tak boleh cakap kat sini. The power of orang ada cash. Masa aku beli Myvi tu, bila lama-lama kan aku bayar macam sebulan 2 bulan aku bayar Mercedes tu kan. Tapi aku pergi kerja, aku naik Myvi. Aku macam Myvi, aku bawa Myvi ni, yang Mercedes aku bayar 1,600 tu tak guna. Bini aku pun tak guna. So aku macam tak boleh jadi ni. Esok aku tukar, aku bawa Mercedes tu. Takkan dia jadi tuan kan. Sebab aku nyak lah. Sebelum aku geram sebab aku dah bayar. Lepas tu aku macam takkan tapi betul lah. Sebab ada setengah orang kan, dia beli something, contoh kereta kan, dia terlalu sayangkan kereta tu. Dia anggap macam kereta ni tak lagi sini, cakap. Tapi every month kita bayar dia tak. Tapi aku punya mentality pula, kita ambil Chinese punya mentality lah. Chinese punya mentality kan, standard lah, after 5 years dia akan tukar kereta. Tapi waktu dia pakai tu, dia lanyak kau. Sebab apa? Dia dah beli kereta, dia dah bayar bulan-bulan. Memang kena lanyak kau untuk beli kerja apa semua kan. Tapi tak pelik pun kenapa Chinese kejap-kejap tukar kereta. Sebab dia dah puas pakai lah kereta. Maksudnya dah lanyak kau, maksudnya dah make money kau pergi travel sini. Dan sampai masa tukar lah kan. Aku nak share sikit pengalaman aku dalam tukar jual beli kereta. Aku sendiri personal use kan. So far aku dah aku dah tukar 4 biji kereta. So kereta pertama aku Proton Persona. Ingat kau tu raya. Tak. Saya start daripada bawah lah. Saya cerita tadi saya jual tin. Aku mula aku ada Persona tu. And then aku tukar, aku beli Toyota Yaris. And then sekarang ni aku pakai Mercedes Benz. Dan incoming aku ada beli Mini Cooper. Tapi aku nak share lah. Second car ke tolak Merc? Tak, ni kereta bini aku. Mantap. Lepas tu aku nak share yang macam aku dapati bahawa sebenarnya kereta ni, konsep dia kita sewa je kan. Macam aku jual bila aku jual Yaris tu kan, aku beli, masa tu aku minat. Lama-lama guna dah 4 tahun, minat tu dah hilang. Aku dah tak rasa shock pakai kereta tu. Lagi satu, kereta tu tak match dengan aku punya profile tau. Sebab aku kan Honda kan. So macam bila aku buat video, orang ternampak aku punya Yaris, orang cakap asal pakai Toyota semua kan. Dia jadi geram. Lepas tu macam aku jual Toyota tu, aku dah puas lanyak. Aku jual, aku dapat 5,000, jual lah. Aku belilah kereta baru. Itu konsep dia. Bila tak suka, jual lah. Betul, sebab ada setengah orang dia terlalu dia terlalu ada sentimental value sangat dekat benda. Contohlah kereta ni sayang ni, saya macam ni apa semua. Bagi aku saya susah beli. Macam waktu awal kan, waktu aku pakai Azia dulu kan, kereta tu agak lama juga pakai. Tapi once dia problem, aku nak kata sedih pun tak. Sebab aku rasa aku dah lanyak lah kereta ni. Dah balik modal lah, dah travel mana-mana apa semua kan. Sebab kalau masa dia memang dah rosak, jual, replace kita baru. Tak perlu pun untuk sayang lah kita ni, itu, apa semua. Itu maksudnya yang
berbalik pada breaking the uncertainty tu kan. Contoh macam kan kau nak beli Honda, kau dah study dah, gaji kau memang layak. Yang kau pergi tanya kawan-kawan lagi buat apa? Tanya kawan, aku mampu ke? Baik beli Azia, baik beli Beza. Last kali decision yang kau buat tu bukan decision yang kau nak. Betul. Last kali kau beli kereta yang kau pun tak happy. Betul. Cakap pasal ni cakap pasal pakai Azia lah apa semua. Sebab previous kalau viral, I think last 2 months kot, Khairul Amin dia kata, saya ada Azia saja, saya tak pakai kereta mewah. Beza. Saya ada Beza saja, tak pakai kereta mewah apa semua. Rumah pun saya tak ada. Setengah orang, sorry to say lah, dia terlalu lurus. Maksudnya dia copycat bulat-bulat apa statement Khairul Amin bagi tahu. Maksudnya Khairul Amin dia tak pakai kereta mewah dan dia tak beli rumah. Lepas tu dia boleh berjaya. Dia boleh berjaya. Tapi kau kena faham Khairul Amin dia tak beli rumah, tapi dia ada 2 kilang bro. 2 kilang cash. Cash ataupun dah nak habis bayar. Maksudnya dia ada property, aset hartanah dia berbentuk kilang. Sebab tu aku celah sikit sebab itu aku cakap. Aku kalau tak salah fakta dua. Tapi adalah dia punya kilang dia punya kilang kan. Dia beli cash ataupun dah nak ambil hutang lah. Okay, macam kita observe macam daripada aku, daripada Syauqi dengan Khairul Amin kan. Okay, contoh macam aku kerja bahagian kereta. Of course aku minat kereta. So aku mungkin cenderung untuk ada 3-4 biji kereta lah. Betul tak? Macam hang jual rumah, hang minat rumah. So that's why ada 3-4 biji rumah. Macam dia, orang bisnes, dia kan ada 2-3 kilang yang generate duit. Betul kan? Sama at the end of the day, kita akan ada benda yang kita minat lah. Betul kan? Tapi yang masalahnya, yang kau yang tak ada kereta mewah, tak ada bisnes, tak ada rumah, what's the point? Apa goda? Apa yang goda? Jadi kita jangan follow satu statement kan. Khairul Amin as a influencer, tapi jangan follow copycat bulat-bulat. Apa yang dia cakap tu sesuai untuk situasi dia. Jangan follow bulat-bulat kenakan kita punya situation kan. Betul lah kan. So, maksudnya kalau katakanlah korang macam Mu'i bagi tahu kan, kalau orang tu kerja dia bisnes kereta, normally dia akan ada banyak kereta lah kan. Kalau benda rumah dia akan banyak rumah. Dan benda tu sebenarnya kau kena faham sometimes orang yang pakai kereta hebat ni, orang cakap gila kereta hebat semua, tapi sebenarnya dia make money daripada kereta tu. Contoh sorry tu say kalau korang perasan insurance agents tukar kereta. Sekejap. Insurance agent. Siapa yang dia akan ada banyak? Insurans dia kan. Dia akan ada banyak ibah kan. Ni untuk aku ni untuk betul. Sebab apa? Sebab itu dia punya orang macam tu sepatutnya kita kena deal dengan dia. Sebab dia percaya dengan apa yang dia buat. Jual. Yes. Betul lah. Setengah orang awak jual rumah kan, mau biji rumah awak ada, saya pun tak beli rumah. Betul lah maksudnya kan. Maksudnya kalau orang tu, maksudnya dia jual benda tu tapi dia pun tak ada benda tu, formula dia bullshit lah. Dia memang penipu lah. Means that you are selling a sebab ada someone tu, dia approach untuk beli unit trust kan. Unit trust tu dia jumpa, approach dia nak jumpa dia. Okay, saya nak propose unit trust and so on. Okay, dia pun kata lah jumpa dekat sekian-sekian kedai mahal lah kan. Makan Tom Yam tu dah 300-400 lima price set makanan tu kan. Muka je ejen unit trust tu terkebir so kena bayar kan. Tapi kau propose produk juta-juta, untuk juta, tapi macam portion makan 300-400 pun kau rasa macam mahal ni. Kau pun macam kan, macam itu dah bagi bad perception prospect dekat kita kan. Maksudnya kau sama juta-juta, kau pun 300-400 punya makanan pun kau terkebir nak bayar. Maksudnya no point lah benda tu kan. Maksudnya itu benda kita nak cerita lah. Bagi aku, kita kena faham konteks. Sebab dalam dunia sekarang ni, too much information. Orang yang cakap macam ni, orang yang cakap macam ni. Tapi kau kena faham apa yang orang bagi tahu tu adalah dia punya personal opinion, pendapat peribadi dia. Kan? Jangan follow bulat-bulat. Samakan dengan kita punya situation. Orang ni mungkin situation ni macam ni, kita macam ni. Tak boleh follow bulat-bulat. Maksudnya kita kena matchkan segala knowledge, segala ilmu yang ada dekat social media ni relate pada diri kita. Kita kena decide which one yang kita boleh pakai. Betul, which one yang the best untuk kita punya diri lah kan. Orang kata financial gurus kata jangan pakai kereta mewah, pakai kereta biasa-biasa je. Dia kata macam tu. Another financial gurus kata pakai kereta macam ni untuk business and so on. So maksudnya kita decide mana aku nak follow sebenarnya. Kat situ dia tak ada, dah celaru lah kan. Tak ada betul, tak ada salah. Depends on kita sebenarnya kan. So macam mana berbalik pada uncertainty kan tadi kan. Contoh kalau macam mungkin hang tak experience benda tu lagi. Yang hang experience macam pertukaran career kerjaya hang. Cuba share sikit macam mana hang boleh shiftkan career hang. Aku start tertampar bila kata yang aku kerja 12 ke 14 jam, aku baru berdapat 4,000 ke 5,000, which is tak cecah pun 5 figure.
And then aku tengok story sahabat aku Nakwib. Dia dengan santainya buat story datang awal solat Jumaat. Aku pula yang kerja 12 jam ni, solat Jumaat pun terkebil-kebil, orang kata rushing. Datang solat pun pakai baju kerja kan. So aku rasa macam tertampar dan tu aku tak tertampar lagi tu. Yang aku tertampar tu bila aku tanya, Kip, jujur Kip, jadi property agent ni jujur lah, kita berapa yang punya commission kan. Sepanjang jadi property agent ni, dia pun bagi tahu aku certain amount yang aku, time tu lah aku tertampar kan. Macam, aku 12-14 jam sehari, Sabtu pun 12 jam juga. Ya, padahal Ahad pun half day. Padahal hang dah ada dah method tu, hang dah ada teknik menjual tu. Tapi kita disclaimer awal lah. Takut nanti ada yang kata kita punya podcast ni kali ni nak promote property agent ke, tak ada lah. Tapi kita real story lah sebenarnya. Cuma orang kata bukanlah property agent, dia lebih pada bidang sales lah. Dan kat situ aku tertampal, dia ada banyak masa. Pada masa yang sama dia ada banyak duit. Aku time tu macam, dia ni sebaya aku lah. Kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So kat situ aku start rancang balik risiko. Aku buat apa panggil risk management. Lagipun kalau aku tengok pada tempat kerja aku tengok orang yang lebih senior daripada aku, which is aku site supervisor. Aku tengok senior site supervisor aku, gaji dia memang lebih kencang lah kan. Boleh katakan 3 kali ganda daripada gaji aku. Tapi masa dia still tak ada. Dia still berjauhan dengan isteri dia. Sebab location site, bayangkan JB ke Pening, memang jauh kan. So jumpa isteri dia pun dalam sebulan sekali. Aku macam duit banyak tapi life macam tu aku betul tak. Betul lah. That's what cakap kan. Sebenarnya bagi aku lah, pada awal-awal at the young age, pada usia muda macam ni, benda yang paling mahal adalah kesedaran. Aku suka cakap kawan-kawan aku yang jumpa aku, aku penat lah kerja. Aku tengok orang macam ni kan, kerja macam ni pun tapi lah macam ni, aku tengok sini aku, sampai bila aku yang macam ni semua. Maksudnya bagi aku lah, kesedaran pun adalah satu rezeki. Kan ada orang puluh-puluh tahun tak sedar-sedar yang di dalam satu circle orang panggil rat race kan. Pusing tempat sama kan. Life tak ada progress apa semua kan. Maksudnya dia tak sedar. Tapi ada orang, kita direzekikan, Allah untuk bagi rezeki pada kita ni untuk sedar awal. Sebenarnya this is not the only way untuk aku buat duit. Ada 1000 jalan lagi untuk kita, 1000 jalan lagi untuk kita buat lah. That's why aku cakap, aku always cakap benda ni lah. Sebenarnya dalam hidup ni kan, kita nak 2 benda je, time and money. Duit dan masa. Ada orang ada duit tak ada masa. Ada orang ada masa tak ada duit. Susah untuk kita dapat dua-dua ni. Tapi kalau kita punya pekerjaan boleh dapat dua-dua benda ni, bagi aku priceless lah. Betul tak? Okay, macam hang kan, Darwish kan, hang masuk dalam bidang sales ni, kalau ikut yang the proper one, baru tahun ni kan. Betul lah. Proper kan, kalau ikut propernya time 17 tahun 2017. Tak, maksud aku macam start menjual under company semua this year lah. This year. Okay, so apa yang hang overcome dalam bidang pekerjaan yang require selling teknik ni? Apa kelebihan yang ada dekat salesperson? Kelebihan dia, kelebihan aku tak nak cerita. Tapi aku nak cerita lain. Tapi aku tanya. Tapi aku cerita lain boleh tak? Boleh. Okay. Kelebihan aku tak nak cerita. Apa yang aku cerita is apa yang aku sama cerita tadi, apa yang aku bagi tahu diri aku tak kisahlah aku ada skill apa tak ada skill menjual. Tapi aku nak kehidupan macam tu. Maksudnya aku ada masa dan aku ada duit. Ada skill tak ada skill, aku akan usahakan benda tu. Benda tu aku akan usahakan. So kat situ aku ambil risiko paling besar sekali. Aku minta berhenti kerja. Dan memang aku dah plan dari awal. Aku lari bidang, aku kerja biasa. Kerja yang bukan kerja diploma. Kerja yang starting basic 1000 something, which is dah downgrade kerja supervisor. Semata-mata aku nak jadi sebab nak salesman lah. Secara part time. Tak ada tanya kawan-kawan apa, aku nak berhenti kerja rasa macam mana, ada? Tak ada. Tentu memang kata, firm, memang stern lah. Memang dah kawan sendiri, kawan rapat kan. Dia pun bagi tahu income dia macam tu kan. So tak ada tipu kat situ kan. Tak ada buat sangka lah. And then memang aku dah strategi, dah plan dalam benda tu. Aku berhenti kerja, aku tak kisah kerja apa, asalkan aku ada
duit untuk bayar bil kehidupan aku. Tak adalah mak ayah aku nak kena tanggung makan aku kan. So secara simple je, aku masuk secara part time dulu. Aku belajar. Aku belajar and then sampai tahap aku rasa aku dah boleh full time. Ambil risiko satu lagi jadi full time. Dia bagi aku macam ni. Macam sebenarnya setengah orang dia nak, tapi nak dia tu tak cukup. Kalau macam hang punya kisah ni, sebab hang nak, dan nak hang tu cukup, ada action. Maknanya cukup lah, hang boleh execute lah apa yang hang nak tu kan. Setengah orang dia nak hidup senang, tapi dia tak nak starting yang susah tu, dia tak nak. Dia terus nak senang. So bagi aku orang macam ni, nak dia tu tak cukup. Dia mungkin 20% ataupun 30% kan. Sebab tu orang yang nak 20%, 30% ni always kalah dengan orang yang nak 200%. Betul tak Syaki? Betul. Sebab bagi aku hanya berkata nak tak menjadikan kita kaya ataupun berjaya. Nak semua tapi tak ada tindakan. Action tu yang menentukan sama ada kita capai apa kita nak ataupun tak. Kan bunyi macam poyo kan, tapi benda tu lah yang sebenarnya lah. Sebab ramai orang cakap aku nak macam ni kan, tapi only talk, action tak ada lah. Kan? Betul. So, benda tu yang membezakan orang yang berjaya ataupun tak berjaya lah. Sebab bagi aku lah, sebab Darwish team dengan aku kan, maksudnya kita nampak dia punya progress kan. Ada team aku yang saya nak buat macam ni kan, too much plan tapi langsung tak execute apa-apa kan. Tapi macam aku pernah lalui benda kan, macam ada orang yang tak ada plan sangat pun, tapi action dia ada, dia akan nampak result sebenarnya. Betul. Dia akan kalah dengan orang yang konsisten lah. Betul. Sebab apa? At the end of the day, kita hanya perlu berlawan dengan diri kita sendiri. Betul. Sebab yalah, siapa yang nak berjaya kita? Tak ada siapa berpaksa kita untuk berjaya kan. So kalau kita nak benda tu, kita kena push dia sampai kita capai apa kita nak capai. Tu je lah. Okay, macam soalan aku tadi kan, macam aku bergelumang dalam sales yang profesional ni dah almost aku rasa dekat 4 tahun kot kan. So apa yang aku dapati, salah satu advantage lah kalau macam sales person kan, macam kita kan, sebenarnya setengah orang dia tak suka hari biasa. Contoh macam hari kerja kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kan. Dia mungkin suka hari yang cuti Deepawali kan. So aku boleh cuti sekali kan. Tapi tak, aku suka hari Isnin sampai Jumaat tu aku suka hari biasa. Sebab kalau aku nak pergi mana-mana aku boleh pergi. Yes. Dan aku tak suka crowded. Aku tak suka orang ramai. Dan betul. Hari Isnin lah hari yang aku paling suka keluar sekali. Betul. Sama juga macam aku dengan family aku kan. Kita bisnes sekali. Kita orang jarang set cuti hari biasa. No point. Sorry, maksudnya hari-hari weekend lah. No point. Pertama sekali, bagi aku lah, sorry to say, orang yang bercuti pada hari weekend, pertama sekali crowd. Yang kedua, kita terpaksa bayar extra untuk dapatkan something tu. Contoh, hotel weekend akan lagi mahal daripada hari biasa. Itu yang pertama. Yang kedua pula, flight ticket weekend atau public holiday akan mahal daripada biasa. Maksudnya orang yang boleh bercuti pada hari orang bekerja, dia jimat banyak gila. Betul. Tapi benda tu lah yang ramai orang tak ada. Aku suka part ni. So aku kita dah masuk bab time kan. So tak apa ke podcast ni lama sikit, okey je kan. So kita dah masuk bab time kan. Tapi bila aku cakap macam tu, bukanlah pula aku tak value aku punya masa tau. Aku punya value dengan aku punya masa ni, aku pernah ada satu delivery jauh dekat Kuantan. Aku calculate tau berapa banyak yang dia akan consume masa aku untuk aku selesaikan satu delivery yang dekat dia ni. Berapa banyak aku dapat daripada delivery ni, dan berapa banyak dia consume masa aku. Aku kira macam 10 jam aku dapat banyak ni kan. Maksudnya walaupun aku ada banyak masa, aku still value aku punya masa. Dan aku rasa ramai orang dia tak value gila dia punya masa. Contoh makanan viral kan, aku benci gila beratur. Kalau aku nampak orang beratur, aku terus tak nak kan. Sebab aku rasa kalau aku pergi Isnin minggu depan, hari yang orang kerja, aku tak payah beratur kan. Betul. Aku itu aku punya ni lah, falsafah aku lah. Betul. Bagi aku lah, cerita tentang ramai orang tak pandai value dia punya masa. Betul. Sebab sometimes kita tengok makanan-makanan viral kan, sanggup beratur panjang gila kan. Bagi aku pernah pada situasi yang macam kita nak benda tu kan, tapi aku tak sanggup untuk beratur. Why not bayar je lah orang untuk beratur. Leverage kan? lah. Leverage lah benda tu kan. Bagi aku mungkin lah bajet lah, poyo lah. Tapi betul sebenarnya, kau bayangkan daripada aku beratur berjam-jam,
beratur semata-mata nak dapatkan satu makanan viral, why not aku pergi cari sale, aku bayar orang untuk aku dapatkan makanan aku guna. Maksudnya better kita fokus on benda yang boleh make more money kepada diri kita lah. Benda yang, daripada benda yang consume. That's all aku cakap. Tak ramai orang, macam aku cakap, tak ramai orang boleh value masa yang dia ada. Kadang-kadang dia tak sedar. Contoh ketidaksedaran ni dekat mana contoh okay, beli barang basah dekat Lotus, mahal kan. So dia pergi Econ Safe, beli dekat Econ Safe. Tapi dia pergi juga Lotus tu, dia beli barang yang barang kering kan. Tapi lepas tu dia kena pergi dekat Econ Safe pula. Memang dia jimat duit, tapi in terms of masa, dia dah bazirkan masa dia. Tak, bagi aku bukan siu masa saja, duit dan masa. Sebab masa confirm dah buang. Minyak Betul lah. Maksudnya tak ada yang jimat pun sebenarnya. Kita kalah juga. Kita kalah juga at the end of the day kan. Maksudnya bagi aku orang yang willing untuk spend lebih sikit untuk aku dapatkan masa yang lebih. Contoh for now ada setengah property agent ni tak suka aku punya style. Aku punya style lah, once kita dapat dokumen, aku akan bagi dekat aku punya mortgage untuk kirakan dia punya kelayakan semua. Kan ada setengah orang kata, hang property agent mestilah kena kira A to Z. Daripada aku kira, better aku cari klien. Kan kerja aku cari klien. Kan sebab sorry to say lah, sometimes old school punya property agent punya mentality, kau kena tahu semua benda. Sorry to say property agent as a salesman enough. Itu je. Tak perlu pun nak pusing-pusing apa semua. Nak kira DSR apa kan. Kita perlu tahu. Tapi tak perlu kita buat. Ramai orang fikir aku perlu tahu dan aku perlu buat. Contoh nak close deal 5,000 kan, terpaksa pergi spend 3-4 jam and so on. 3-4 jam okey kalau 3-4 hari. 3-4 hari lepas tu nak cuci rumah apa semua. Bagi aku pun dia tu macam tak balik bagi aku lah. Berbalik pada leverage tu kan, macam cerita aku tadi kan, end up aku tak pergi pun. Tapi kan cakap pasal leverage yang Izan, tak semua orang ada ilmu leverage. Betul. Mahal gila lah. Bagi aku tahu pada usia muda, bagi aku sangat-sangat priceless lah ilmu leverage. Macam kisah aku tadi kan, yang aku leverage tu kan, end up aku tak pergi pun delivery tu. Aku bayar kawan aku RM500, kau tolong buat delivery. Settle lah kan. Aku kan klik balik semua. Okay lah, aku still earn banyak ni. Aku tak hilang masa. But you still make money lah. Still make money lah. Ada pengalaman leverage? Ada aku tahu. Aku implementkan dalam bisnes kereta sewa aku. Okay, cerita sikit pasal bisnes kereta sewa. Kereta sewa aku ni dia satu bisnes yang ramai orang dia tak nak berkecimpung dari segi banyak dia punya kenah-kenah. Contohnya kereta accident macam mana, kereta kena curi macam mana kan. Okay. So tapi yang tu aku nak cerita pasal benda tu. Cerita je buruk-buruk supaya tak ramai kompetitor masuk. Dia cerita buruk-buruk, orang tak nak buat, tak ramai kompetitor. Betul. Tapi walaupun buruk-buruk tu, aku mesti tanya orang yang pakar dalam benda tu. Aku tanya macam mana dia selesaikan benda tu. Ya, kalau kata dia tak boleh selesai kan, kenapa dia nak buat juga di situ, betul tak? So aku tanya dia, dan bila aku tahu jawapan dia, aku senyum. Aku tak nak beritahu lah apa jawapan dia kan. Tapi aku senyum lah bila kata aku dengar jawapan dia tu kan. So daripada satu masalah yang bagi aku pening kepala otak, bila aku dengar jawapan dia, ubat dia, aku senyum. Dan aku yakin untuk buat kereta sewa. And then apa leverage yang aku buat dalam kereta sewa ni, dia tak perlukan tenaga kau pun sebenarnya. Dia cuma perlu bila kata nak delivery kereta, ataupun penyewa tu nak datang pick up kereta ataupun return kereta lah. Memang ada apps yang boleh automate kau punya business kan. Tapi aku belum capai tahap tu lah. So still perlukan seseorang untuk bagi kereta dan terima balik kereta tu. So aku pada masa yang sama aku masih lagi bekerja and then still part time sebagai property agent. So aku tak ada masa nak handle benda tu. So bila kata aku ada kawan yang cuti SEM lama ataupun dah habis belajar, aku cakap dia, hang tolong handle benda ni, aku bayar hang sekian. So bisnes aku still jalan walaupun aku tak ada dengan kereta tu. Betul. Maksudnya kan, kalau orang faham apa situation dia kan, maksudnya dia lebih appreciate masa untuk dia enjoy buat apa yang dia suka daripada dia terpaksa layan kerana kecil ni. Why not benda-benda kecil ni just bayar orang untuk buat benda tu kan. Macam aku kisah aku yang pasal delivery tadi kan, aku tak pergi delivery tu, tapi aku bukan buat apa-apa pun.
Tapi dah aku nak tak buat apa-apa. Suka hati aku. Betul kan? At least aku boleh spend masa dengan family aku ke, aku boleh rehat kan. So leverage ni macam cakap, macam tak semua orang tahu pasal leverage. Back in the days masa aku tapi kalau cerita pasal leverage panjang. Jadi aku nak share lagi satu ni. Back in the days masa aku dekat Proton kan, sebelum aku masuk dekat Honda kan, aku tanya kawan aku ni, sebab aku tak pernah pergi ambil road test dengan grant dekat JBJ tau. So aku bayar dekat Rana RM10. So aku bayar kat Rana RM10. Kalau 5 grant RM50 lah. Biasanya aku bayar kat dia pukul, mungkin aku bagi tahu di pagi, tengah hari grant sampai lah kan. Tapi ada seorang kawan aku ni kan, dia pergi JPJ tau. Macam pagi memang tak nampak dia, lepas briefing memang hilang, tengah hari baru nampak kan. So macam aku tanya dia, kau pergi mana tu pagi-pagi kan? Macam aku pergi JPJ. Lepas tu cakap, buat apa tu? Dia kata aku keluar grant dengan road tax lah. Lepas tu aku cakap, asal aku tak bayar dekat Rana RM10? Lepas tu dia kata, tak nak, buat apa nak bagi orang RM10? Kau bayangkan pukul 8 contohlah, habis briefing pukul 10 contoh, pukul 12, pukul 1 baru dia balik dapat grant. Kau bayangkan sales person tu kan? Tu aku cakap macam tu lah. Maksudnya tu yang aku cakap, ilmu leverage ni tak semua orang ada tu. Maksudnya kalau kau ada ilmu leverage ni, bagi aku memang hidup kau akan senang lah. Serius sembang lah. Betul kan? Tu kata maksudnya kalau katakanlah nak belajar ilmu leverage ni tak susah tu. Maksudnya kau baca buku lah. Banyak baca buku. Lagi surrounding dengan orang-orang yang pandai buat benda macam ni. Bagi aku surrounding tu penting lah. Okay, cerita sikit pasal leverage kan. Ni experience aku pula kan. Pertama sekali, experience aku berkaitan dengan checking loan. Aku bagi orang checking loan, dan aku akan fokus on cari sale apa semua, buat content and so on. Another thing yang pasal leverage ni pula, aku ada rumah sewa dekat Kuala Kangsar. So for now, dulu ada sebiji, dah tambah 2 biji semua. Aku akan keep on increasing rumah sewa kat sana. Normal punya mentality kalau aku tanya orang kan, akak belilah rumah ni buat sewa, buat invest. Tak nak lah. Nanti kalau pipe bocor, nak kena repair, sumpat, kena pergi tengok apa semua kan. So aku fikir balik kan, betul ke macam tu lah. So aku pun involve benda ni. So aku nak experience benda tu. Betul ke kalau kita jadi tuan rumah ni kan, kita kena repair apa semua kan. Bukan orang yang belajar daripada orang punya mistake ke, ataupun jenis orang yang buat dulu? Aku maksudnya aku belajar daripada mistake orang lain. Dari segi maksudnya dia cerita dulu, dan aku nak make sure benda tu betul ataupun tak. Lepas tu hang akan timbang tara lah. Aku timbang tara. Betul boleh pakai betul kan. Tapi kan aku fikir balik lah, for now lah, aku menceritakan sampai sekarang rumah sewa yang aku dah run dekat sana, tak pernah sekali pun aku repair apa-apa pipe dekat dalam rumah tu. Serius. Walaupun ada masalah yang berlaku, lampu rosak ke, pipe bocor ke, tak pernah langsung. Sebab aku leveragekan dekat maintenance orang kampung bapak aku kat sana untuk pergi repair. So aku kongsi rezeki dia. Dia dapat job, dan aku pun tak fikir. Aku dapat free time. Aku dapat free time. Takkanlah semata-mata pipe bocor aku nak pergi. Shit, tak. That's why aku cakap, kalau kita fokus on kalau kita fokus on keuntungan lebih besar daripada masalah, for sure kita dapat solution macam mana besar masalah sekalipun. Tapi kalau kita fokus on masalah lagi besar daripada keuntungan yang kita nak, segala benda kecil masalah pun kita nampak benda tu besar. Macam ada orang tak nak invest kat property sebab tak nak nanti kena repair pipe bocor semua. Kau tak nampak yang cash flow kau dapat bulan-bulan ni enjoy gila setiap bulan kan. Tapi kau nampak benda yang nak repair pipe, yang benda 5-6 bulan sekali mungkin berlaku kan. So kau dah earn, contoh kau dah earn RM1,500, takkan kau tak boleh keluar RM70? That's why lah benda-benda macam tu aku tak tahu lah. So orang memang jadi Shoki tahun depan punya ni. Jadi confirm jadinya. Jadi jangan tak jadi sebab itu yang nak bayar mini tu. Okay, kita wrap it up lah. So, okay, last word lah pada Dawi Shah. Okay. Tapi aku tak habis lagi pasal leverage tadi. Sila. So leverage ni, apa yang aku boleh ringkaskan, dia berkaitan pasal apa yang hang win, apa yang hang lose. Okay, kalau kata hang tak leverage, katakanlah hang tak leverage. Contoh aku, instruksi aku lah, aku buat kerja sewa. Aku tak nak upah orang, aku tak nak bagi job ke orang, aku yang handle sendiri. So memang dari segi sale, katakanlah sale dalam RM120 kan, memang RM120 tu aku dapat semua. Tapi tenaga aku kena keluar, masa aku kena ambil kan. Tapi bila kata apalah salahnya daripada RM120 tu, aku je ambil 100 je, 20 tu aku spend, tapi aku tak perlu nak deal dengan customer. Ini masalah dia, Dawi. Ada sales person kan yang dia tak willing langsung untuk hilang.
Maknanya kalau dia earn 300 tu nak peluk rapat. RM50 nak invest pun tak nak. Padahal RM50 tu boleh bawa pulangan 900, 1200 kan. Contoh kan. Silakan. And then why not daripada 120 tu hang just ambil RM1, RM20 tu hang spend. Tapi pada masa yang sama hang boleh buat apa yang hang nak. Hang tak perlu nak keluar rumah. Betul. Maksudnya dia tak ada mentality untuk konsep. Dia tak ada mentality konsep berkongsi rezeki tu tak ada. Dia soal rezeki dia sempit. Ya, maksudnya susah nak kemar apa semua. Sebab kau tak ada willing untuk share rezeki dengan orang lain, bagi peluang kat orang lain kan. Betul. So dia bila kata kau lah buat kerja, kalau kau yang buat kerja, siapa yang berfikir kan? Kalau kau lah kerja, kau lah yang berfikir, siapa yang fikir, betul tak? Betul. So benda tu kena separate. Sebab tu functionnya leverage ni. Bila kata ada part orang yang bekerja, orang yang fikir, so benda tu jadi lebih mudah lah. Sebab tu kalau macam kalau pasal Darwish kan, owner business tak pernah pun datang kat kedai dia. Betul tak Darwish kan? Ada owner kedai Melayu datang kedai dia. Iyalah. Itu tak tahu lah kan. Kedai Starbucks tak jumpa owner kan. Pernah jumpa owner kedai Starbucks turun datang nak collect duit. Mana ada kan? Betul. So aku rasa ni salah satu benda yang orang tak tahu lah. Padahal business owner dia bukan tahu semua benda pun. Macam aku cakap tadi kan, even property agent pun tak perlu tahu semua. Kena tahu tapi maksud tak aku tak perlu buat semua. Kan? Kalau boleh leverage kan. Okay, ada apa lagi nak tak ada apa. So kita say thank you lah kepada Darwish sebab sudi spend masa kita pada malam ni. Walaupun pada awal-awalnya dia cakap tak ada benda dia nak cakap, tapi kita dah semasa dekat almost sejam lebih. Sejam lebih. Next episode kalau nak datang lagi boleh. Bayar lah. Kena bayar. Okay, so maksudnya tu je kita punya tajuk kali ni. So pada korang yang mungkin tak follow kita punya YouTube lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa sharekan kita punya content dekat TikTok. Follow. Jangan follow supaya bila korang follow, korang subscribe, InsyaAllah kita orang boleh make money dari situ lah. Tegak lah. Tak ada hilir apa-apa lah. Okay, so tu saja. Thank you guys. See you next time. Save Palestine.